Alhamdulillah. So, mula nak cakap terima kasih lah dekat Encik sebab sudi luangkan masa dan untuk menolong kami menyiapkan projek assignment kami ni. Panggil Pak Cik lah, tak usah duk encik-encik lah. Okay. Saya guna Pak Cik. Okey. Ya. Sebelum kita orang nak proceed to tanya soalan interview ni, nak minta concern Pak Cik boleh tak if selepas kita orang dah record semua ni, kita orang nak upload dekat YouTube. Sebab memang kami untuk upload video ni dekat YouTube. Boleh, tak ada masalah, boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau macam tu, saya start boleh, silakan. So, untuk soalan pertama, boleh tak Pak Cik kenalkan diri Pak Cik dulu. Bagi tahu nama, tempat dan beritahu apa yang penyakit Pak Cik yang Pak Cik hidap. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Encik Zainal Anwar bin Ahmad. Umur saya 63 tahun. Saya berasal dari Pulau Pinang dan tinggal di nombor 11B Jalan Lunas. Okey. Penyakit yang saya sedang menghadapi sekarang ni, saya kencing manis lah, tapi taklah kronik sangat dengan adanya bantuan ubat-ubatan untuk pakcik. Okey. So, untuk soalan yang first, pakcik tahu tak apa yang jenis ubat yang pakcik terima masa pergi hospital tu? Maybe nama dia, pakcik ingat tak nama ubat? Pakcik ada ingat. Pakcik terima 2 jenis ubat. Satu ubat tu nama dia metformin. Yang satu lagi gliclazide kot. Kalau tak silap salah pakcik lah. Gliclazide. So memang 2 jenis lah yang pakcik dapat. Ya, 2 jenis saja. Pengambilan dia sehari saya ambil hanya sekali sajalah. Yang metformin tu pakcik ambil 2 tablet. Dicampur dengan gliclazide tu satu saja. Satu tablet. Sekali makan. So 3 biji lah pakcik makan. Ya, betul, 3 biji. 2 jenis ubat dalam sekali makan. Okey. Untuk soalan seterusnya, pakcik selalunya simpan ubat-ubat tu dalam selalu paket yang kita dapat dekat hospital tu, atau pakcik simpan ubat tersebut dalam bekas khas? Macam pakcik bekas tu untuk letak ubat. Tak pula, pakcik tak boleh simpan dalam bekas khas. Sebab apa? Ni untuk pengecaman lah. Untuk nak mengecamkan ubat tu, pakcik biarkan dia dalam kotak dia, kotak asal lah. Yang metformin dalam kotak metformin, yang gliclazide dalam kotak gliclazide. Jadi senang untuk pakcik nak membezakan dan nak ambil je. Betul. Apa yang pakcik buat tu memang betul lah, sebab if kita nak simpan dalam certain bekas kan leceh. Lepas tu maybe akan ada masalah dari segi pengecaman ubat yang seperti akan jadi keliru lah. Betul. So better simpan dalam yang bekas disediakan saja. Ya, betul. Unless kalau saya syorkan lah untuk orang ramai, kalau nak disimpankan dalam bekas, pastikan kita labelkan lah. Kita labelkan, kemudian baru kita boleh mengecam ubat yang kita perlu ambil tu. Tanpa kita label, mungkin kita sendiri pun akan celau. Sebab maklum sajalah, umur macam ni dia cepat ni nak kata nyanyok tu dah lah. Kadang lupa macam tu. Ya, betul, lupalah. Lepas tu pakcik selalunya simpan ubat tu dekat mana? Macam kawasan dekat mana? Pakcik ada tempat khas simpan dalam laci pakcik. Semua ubatan pakcik, semua pakcik simpan situ. Supaya senang bila jadi kecemasan ke apa, senang kita terus tuju kepada tempat tu saja untuk nak ambil tak. Ini kita macam kita disiplinkanlah diri kita. Untuk So pakcik memang simpan untuk satu tempat je lah kan? So ya. Okey. So soalan seterusnya, pakcik selain pada ubat yang pakcik dapat metformin dengan gliclazide tadi tu, pakcik ada ambil ubatan tradisional ke? Untuk macam biasalah kita kan Melayu kan ada macam certain
herba-herba yang boleh membantu untuk mengubati penyakit tu. Ada pakcik ambil tak Ah, ubat? ada juga. Tapi pakcik ambil makjun aja. Tapi pakcik khaskan pemakanan dia hanya pada waktu malam saja. Macam ubatan yang doktor bagi tu saya makan hanya untuk pagi saja. Dan tujuan saya makan makjun tu, pakcik makan makjun tu adalah untuk menjaga pinggang pakcik. Sebab bila pakcik makan makjun tu, sakit pinggang, sakit lutut, semuanya akan tak terasa sangatlah sebab kerja harian kita kan memerlukan tenaga. Gitulah. Okay, so pakcik memang ada ambil jugalah macam suplemen tambahan lah untuk Ya, betul suplemen tambahan tapi yang tradisional lah. okay. Okey. Tu pakcik tahu tak yang ubat metformin tu, glycazole tu, pakcik Ya. pernah tahu tak macam mana ubat tu berfungsi atau bertindak untuk mengubati penyakit pakcik tu? Ya, saya tahu. Dengan memakan tu kita dapat macam kita dapat mengkontrolkan kenaikan gula, kenaikan indeks gula kita dalam tubuh badan kita. Jadi dengan memakan tu kita dapat mengawal kelebihan gula yang berada dalam badan kita. Sebab pakcik ada macam dia punya test meter tu kan, yang cucuk di jari tu, kemudian dia ada dia punya apa dia yang panggil tu, dia punya stripe dia kan. Dia punya stripe tu kita cucukkan ke meter, kemudian kita test, kita boleh tahu dah setakat mana kandungan gula yang berada dalam badan kita. Kira tu pakcik ni bagus lah sebab kadang certain patient tak tahu pun apa fungsi ubat yang diorang makan tu. Diorang just ya, betul lah. Memang betul. Sebab apa? Sebab mereka tak merasai kesakitan dia lagi. Once kita dah kena sakit tu, barulah kita nak berjaga-jaga. Kadang-kadang mungkin dah terlambat kan. Jadi sebelum lebih parah lagi, lebih baik kita sendiri, kita kontrol kita punya badan kita. Sebab yang sakit tu kita, hanya kita sendiri saja yang tahu sama ada kandungan gula tu melebihi had dia ataupun tidak. Bagus saja. So, soalan seterusnya, selama pakcik pengambilan ubat metformin glycazole tu, pakcik pernah tak macam termiss makan ubat tu dalam masa sehari? Pernah juga. Ada. Biasa pernah terlupa lah. Tapi dalam tempoh masa sehari 2 hari gitulah. Kemudian dalam masa tempoh tu, bila pakcik dah terlupa, pakcik cepat-cepat test darah pakcik. Takut kandungan gula melebihi paras dia. Tengok rupanya dia tak pun. Sebab apa? Pakcik mengamalkan dia hari-hari je lah. Hari-hari pakcik makan. Jadi sekadar macam tu sajalah. Okay, so untuk next soalan saya serahkan kepada kawan saya pula pakcik. Ya, baik ya. Okay. Halo Encik Farid. Hello. Ya. Sekarang giliran saya pula nak tanya pakcik dalam. Ya, silakan. Apa yang pakcik boleh jawab, pakcik jawab. Soalan ni suka je. Kalau dalam dari segi pandangan agama Islam dan juga budaya-budaya Melayu, ubat yang pakcik makan tu ada macam pandangan-pandangan tak, macam pandangan ubat tu macam tak elok untuk makan ke, ubat tu tak boleh makan selalu ke apa ke, dalam pandangan agama ataupun pandangan budaya kita? Ada tak? Ataupun bagi pakcik, ubat-ubatan ni ada yang membantu kita. Macam ubat yang pakcik ambil ni, pakcik percaya 100% memang perlu diambil, tahu tak? Sebab apa? Ia mengawalkan kita kandungan gula kita. Mungkin setengah orang tu pandangan dia berbeza sebab apa? Dia tak, dari segi pengalaman dia tak mengalami kesakitan yang apa yang dia mengidapi, tahu tak? Dan serasinya ubat yang dia ambil tu, tahu tak? Jadi saya rasa, pakcik rasa
Tidak ada lah. Dalam agama pun diharuskan. Kita disuruh ikhtiar dan berubat. Jadi tak ada rasa pakcik. Memang kalau kita sakit, kita perlu makan ubat lah. Itu makan ubat Untuk kebaikan diri sendiri. Jangan fikirkan orang lain tau. Pendapat orang lain. Kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang makan ubat tu, kita sendiri yang tahu keberkesanan dia ubat tu untuk diri kita. Begitulah pandangan pakcik lah. Agama pun tak melarang, suruh kita ikhtiar. Betul. Okey, soalan seterusnya. Okey. Semasa pakcik ambil ubat-ubat ni lah, ubat yang pakcik sebut tadi tu, pernah tak dapat macam rasa susah nak ambil ubat tu ke? Rasa susah nak ambil ubat tu lah, rasa mungkin susah nak ikut jadual pemakanan ubat tu ke, ataupun ubat tu tak sesuai dengan cara pemakanan pakcik ke apa ke? Ada tak? Rasanya tidak. Pada peringkat permulaan ambil ubat tu, pakcik kerap sangat duk makan. Makan dia buat sehari pakcik makan 2 kali. Di waktu pagi dan di waktu petang. Bila pakcik mengamalkan begitu selama untuk 2-3 bulan, indeks gula pakcik terlampau bawah. Jadi pakcik takut hypo tak? Jadi saya minta pandangan daripada doktor. Doktor kata kalau dah banyak sangat, dia kata makan gula. Ataupun dosis dia makan hanya di waktu pagi saja. Jadi sekarang ni tak ada masalah apa lah. Pakcik amalkan pagi sajalah. Lepas pakcik punya breakfast, kemudian tunggu dah 15 minit ke setengah jam, pakcik terus consume lah ubat tu. Kemudian terus pergi meniaga lah. Soalan seterusnya. Masa pakcik nak ambil ubat tu dekat farmasi ataupun hospital, pegawai-pegawai yang tolong bagi tu, dia macam bagi maklumat yang cukup tak tentang ubat tu? Bagi tahu maklumat tentang macam waktu makan dia, berapa kali sehari, semua tu cukup tak? Macam dia bagi tahu informasi? Ada. Dia ada bagi tahu, tapi pakcik bagi tahu lah yang dia orang cara pemakanan dia tu lah, depa suruh makan sehari dalam 2 kali. Tapi pakcik dah explain kat depa lah yang pemakanan ni mengikut sesuai badan pakcik je lah. Jadi pakcik merujuk pada doktor dan doktor pun menasihatkan jangan terlebih makan sebab takut nanti hypo kan. Jadi itulah pakcik explain apa. Dia kata okey lah kalau dah dapat nasihat khidmat doktor, tak apalah. Jadi dengan sebenarnya maklumat yang pakcik dapat tu cukup lah daripada doktor. Cukup. Ya, memang cukup. Soalan yang terakhir sekali. Dalam situasi pandemik COVID-19 ni, ada tak dia macam bagi kesan kat pakcik macam terhadap pengambilan pakcik kepada ubat-ubat ni? Macam dia macam mungkin pakcik susah nak ambil ke ubat ni dalam waktu-waktu pandemik ni lah, susah nak pergi ambil stok baru ke kat farmasi ke apa ke? Ada tak? Buat masa sekarang ni rasa tak pula. Sebab bekalan dia pun mencukupi. Jadi tak ada apa yang perlu pakcik risaukan. Yang risaukan ni COVID ni sajalah, penyakit COVID ni lah. Andai kata kalau kita pula tak berjaga-jaga dengan kencimannya, dengan COVID, memang dah cantik lah tu. Tunggu alamat sajalah. Jadi pakcik rasa tak ada masalah apa. Sebab bekalan ada, farmasi pun dekat dengan rumah. Bila-bila pun boleh ambil. Habis check up pun 3 bulan sekali saja pergi dengan doktor. Pergi check up. Dia pun check, dia kata kita apa okey. Tunggu dia cakap kata kita dah tak perlu dah ubat ni. Kita habis tengoklah macam mana pemantauan doktor tu tanpa ubat tu. Kalau ni
Tapi kita kena jaga daripada segi pemakanan kita lah. Pemakanan kita pun jangan terlebih pada gula. Kita kena stable. Ni masalah latihan dia lah ni. Kita kena jangan lebih makan benda yang bergula lah. Itu sajalah nasihat. Okey. Terima kasih Pakcik. Ya, sama-sama. Okey, itu saja ya. Itu saja. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum Ahmad Farid, Muhammad. Assalamualaikum ya. Baik. Terima Terima kasih kasih. Pakcik. Baik, sama-sama. Okay.